Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pohon bunga tiada berduri, izinkan saya perkenalkan diri. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 13 Februari 2023. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berharap semua ahli parlimen akan menjaga nama baik dan kehormatan Dewan Rakyat dan berkhidmat setulus hati dengan meletakkan rakyat dan masa depan negara sebagai keutamaan, mengetepikan agenda politik sempit selain bersatu hati atas nama perpaduan. Baginda yakin kemelut politik hampir 4 tahun tidak akan berlaku jika peristiwa membawa peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri tidak berlaku. Baginda juga percaya krisis politik itu boleh dielakkan sekiranya semua ahli politik dan wakil rakyat bersedia untuk mengetepikan perbezaan dan bersatu padu atas dasar menjaga kepentingan rakyat dan negara. Titah baginda pada usia 66 tahun negara sepatutnya telah matang untuk menjadikan perbezaan yang unik dalam pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang saling sayang menyayangi, menghormati antara satu dengan yang lain, toleran dan hidup dalam sebuah kesepaduan yang utuh. Susulan itu, baginda mahu melihat kerajaan hari ini menumpukan usaha memastikan kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Baginda mengambil kesempatan menitipkan pesanan kepada semua ahli Dewan Rakyat supaya jangan bersikap hanya menilik balas dan menanti pujian. Lebih penting lagi, kemelut politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan dan bersatu padu semata-mata atas dasar untuk menjaga kepentingan rakyat beta dan negara yang kita cintai ini. Menteri Belia dan Sukan Hanayo membidas kenyataan bekas pemain pelapis Percubaan Persatuan Badminton Negara BAM Bong Guang Yi yang mengeluarkan komen berbau perkauman dan menyentuh sensitiviti agama. Guang Yi baru-baru ini mengeluarkan satu kenyataan mendakwa prestasi kejatuhan sukan badminton Malaysia berpunca dari pihak pengurusan yang dibarisi orang Melayu serta melabel bangsa itu sebagai bangsa pemalas yang hanya solat 5 waktu sehari tanpa niat menguruskan BAM dengan baik. Dalam masa yang sama, BAM memaklumkan aduan rasmi akan dihantar kepada Persatuan Badminton China CBA dan menggesa mereka mengambil tindakan setimpal terhadap individu terbabit. Tambahnya, BAM menegaskan komen yang bersifat memecah belahkan dan resis tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang jurulatih yang turut berkecimpung dalam dunia badminton. Menurut Hannah, sukan mestilah bebas daripada sebarang unsur perkauman dan politik kerana semua atlet negara merupakan sumber inspirasi kepada masyarakat sambil menasihatkan supaya mereka lebih berhati-hati dalam menyebarkan apa jua maklumat. Anak kepada bekas Perdana Menteri Noriana Najwa Najib bakal bertanding sebagai Esko Puteri UMNO Malaysia pada pemilihan sayap parti 11 Mac ini. Disahkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Muhammad Puak Zakashi, menurutnya perkara itu disuarakan Noriana ketika berkunjung ke pejabatnya baru-baru ini. Mengucapkan selamat maju jaya dalam hantaran di laman sosial miliknya itu, Muhammad Puan memaklumkan Noriana hadir bersama Dr. Masliha yang juga calon Ketua Puteri UMNO Malaysia. Terdahulu, seorang lagi anak Najib yang juga bekas Presiden UMNO, Datuk Muhammad Nazifuddin, turut menawarkan diri untuk bertanding jawatan Naib Ketua Pemuda UMNO pada pemilihan parti itu. Sementara itu, pada pilihan raya umum lalu, Noriana yang juga ahli UMNO Lembah Pantai dilaporkan aktif membantu parti berkempen di beberapa negeri. Jalan pintasan Bukit Tinggi di Seksyen 2.44 berdekatan Simpang 3 Jalan Janda Baik ditutup sepenuhnya akibat tanah runtuh berikutan banjir lumpur semalam. Jabatan Kerja Raya JKR Bentong memaklumkan panjang kawasan yang rosak kira-kira 100 meter dan tidak boleh dilalui oleh semua jenis kenderaan. Bagaimanapun, pengguna jalan raya yang mahu ke destinasi terbabit masih boleh menggunakan jalan alternatif melalui Jalan Simpang Janda Baik ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Tinggi. Semalam, kejadian kepala air yang melanda Kampung Janda Baik dan Kampung Bukit Tinggi menyebabkan banjir lumpur di kawasan premis dan penempatan di situ. Mama kami sudah pulang, mana janjinya? Jujur ada yang enak.
Kita kembali lagi. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan meneliti Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 sebelum melakukan sebarang pindaan terhadap akta itu, terutama yang membabitkan soal pemerkasaan mahasiswa. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata langkah itu diambil selepas pelajar universiti dan institusi pengajian tinggi IPT diberi kebebasan sepenuhnya untuk bersuara, termasuk mengkritik Perdana Menteri dan kerajaan. Tambahnya, kementerian ketika ini sememangnya dalam usaha menjayakan pemerkasaan mahasiswa. Ujarnya, selain memastikan mahasiswa mendapat pendidikan terbaik melalui pendedahan dan penguasaan ilmu, mereka juga perlu didedahkan dengan soal bagaimana mahu membangunkan kepribadian karakter yang tepat. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua universiti dan IPT diarahkan memberi kebebasan bersuara kepada pelajar kecuali jika ia membabitkan sensitiviti kaum dan agama serta pandangan melampau yang boleh mengancam keharmonian negara. Langkah itu katanya supaya universiti dan IPT di negara ini dapat memberi ruang kepada pelajar untuk berfikiran kreatif dan berminda kritikal. Dua wanita yang juga rakan sekerja maut selepas kereta dinaiki mereka terlibat dalam nahas membabitkan 3 buah kenderaan di Lebuh Alor Gajah, Melaka Tengah Jasin awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 7.40 pagi itu, kedua-dua mangsa bekerja di sebuah kilang di Batu Berendam disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Komander Operasi dari Balai Bomba Bukit Katil, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Hamdan Sudin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.45 pagi tadi dan sepasukan 8 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian. Tambahnya, kemalangan itu membabitkan 3 buah kenderaan dan 2 mangsa di dalam sebuah kereta jenis Nissan Almera telah meninggal dunia diserahkan kepada pihak polis, manakala pemandu kereta Toyota Altis dan penunggang motosikal Yamaha Y15 hanya mengalami kecederaan ringan diberikan rawatan awal oleh pasukan perkhidmatan penyelamatan perawatan kecemasan. Berita dunia. Beratus-ratus ekor singa laut di benua Eropah dan lebih 58 juta unggas ternakan mati akibat wabak sesama burung yang menular pantas di seluruh dunia. Jangkitan virus itu telah membunuh ribuan haiwan liar dan haiwan ternakan, mengganggu ekologi serta menjejaskan bekalan makanan. Pengarah Pusat Kolaborasi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO untuk kajian tentang ekologi influenza dalam haiwan dan burung, Richard Webby berkata virus ini berpotensi mencetuskan pandemik. Di Amerika Syarikat, gelombang sesama burung terbaru menjejaskan 17 spesies mamalia dan lebih 160 ekor unggas serta merupakan wabak H5N1 yang paling meluas sejak muncul di China pada 1996. Para saintis turut merekodkan statistik kadar kematian yang tinggi dan penyakit teruk pada ayam serta mamalia yang dijangkiti H5N1. Mereka bimbang virus itu boleh mencetuskan penyakit yang teruk pada manusia. Penduduk di Istanbul kini hidup dalam ketakutan selepas pakar geologi memaklumkan bandar itu berisiko tinggi untuk mengalami gempa kuat pada bila-bila masa. Menurut laporan media antarabangsa, bandar terbesar di Turkiye itu sememangnya terdedah kepada bencana gempa melalui data yang dikumpulkan sebelum ini. Datuk Bandar Ekrem Imamoglu menerusi wawancara baru ini turut menyatakan terdapat kira-kira 90,000 bangunan yang terdedah kepada gempa kuat di bandar yang berpopulasi kira-kira 20 juta penduduk itu. Sementara itu, sebanyak 2,356 gempa susulan telah direkodkan di Turkiye setelah gegaran kekuatan 7.8 skala Richter menggegar selatan negara berkenaan sejak minggu lalu selain turut memusnahkan 6,400 bangunan. Kita kembali lagi. Kerajaan Negeri Johor dijangka meraih beberapa pelaburan asing baru bernilai sehingga 15 bilion ringgit. Menteri Besar Datuk On Hafiz Ghazi berkata ia hasil pertemuan dengan beberapa wakil syarikat antarabangsa dalam lawatan rasmi selama 3 hari ke Singapura baru-baru ini.
Beberapa syarikat itu adalah AirTrunk, sebuah syarikat pusat data skala besar yang terbesar di Asia Pasifik dan Jepun serta syarikat Wilhelmsen, salah satu kumpulan maritim terkemuka di peringkat global, akan turun tangan menjadi pelabur asing buat negeri tersebut. Jelasnya lagi, kesemua usaha itu akan mengekalkan Johor sebagai destinasi pilihan utama bagi pemain-pemain industri bertaraf global serta menjanjikan ribuan peluang pekerjaan berpendapatan tinggi untuk bangsa Johor menerusi hasil pelaburan tersebut. Faktor domestik terutamanya penggunaan swasta dijangka menjadi pendorong kepada pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. M-Bank Economic Research berkata penggunaan swasta akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi berikutan peningkatan dalam pasaran buruh dan inflasi yang stabil serta kunci kira-kira pengguna semakin kukuh. Secara keseluruhannya, firma itu menjangkakan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 berada pada 4.5% dengan unjuran pertumbuhan 6.1% untuk penggunaan swasta. Sementara itu, firma penyelidikan tersebut turut mengekalkan unjuran untuk ringgit antara RM4.20 hingga RM4.30 berbanding dolar Amerika Syarikat dan menjangkakan kadar dasar semalaman OPR akan naik sebanyak 25 mata asas lagi kepada 3%. Dalam pada itu, MIDF Research pula mengunjurkan KDNK negara akan menyederhana kepada 4.2% pada 2023 berikutan halangan luar dan dasar monetari yang mengetat dalam sektor ekonomi. Jelasnya pertumbuhan yang lebih perlahan disebabkan oleh penurunan prestasi perdagangan luar dengan mengambil kira jangkaan kelembapan dalam permintaan global. Kita ke berita sukan. Skuad squash wanita negara sekali lagi muncul juara kejohanan berpasukan remaja Asia buat kali keempat berturut-turut setelah berjaya menewaskan Hong Kong 2-0 pada aksi final di Chennai, India semalam. Pemain persorangan negara Aira Azman membuka tirai dengan mudah menewaskan Wai Zewing 3-0, 11-2, 11-9, 11-5. J. Yashmita kemudiannya mengesahkan kejuaraan skuad wanita negara setelah hasil berhempas pulas tersebut membuahkan hasil apabila berjaya menyingkirkan Se-Yi Lam Tobi 3-2, 11-15, 7-11, 11-9, 9-11, 11-7. Bagi acara lelaki, Pakistan muncul sebagai juara selepas menewaskan tuan rumah India 2-0 pada aksi final semalam, manakala skuad lelaki Malaysia menduduki tempat ketiga selepas tewas kepada Pakistan 0-2 pada aksi separuh akhir semalam. Untuk rekod, Malaysia sebelum ini telah mengungguli kejohanan tersebut dengan meraih juara sebanyak 3 kali pada tahun 2015, 2017 dan 2019. Juara Liga Super 9 kali berturut-turut Johor Darul Takzim JDT kini berada di kedudukan kedua sebagai kelab kedua termahal di Asia Tenggara. Menurut transfermarket.com dengan nilai RM43 juta, JDT berada di belakang Buriram United yang bernilai RM44 juta. Dua lagi pasukan dari Thailand yang mengekori rapat, BG Pathum United dan Port FC, kini menduduki tangga ketiga dan keempat dengan nilai pasaran keseluruhan pemain mereka berjumlah RM30 juta dan RM28 juta. Seterusnya diikuti kelab Indonesia Persija Jakarta sebanyak RM27 juta. Sementara itu, berdasarkan nilai keseluruhan skuad dalam kalangan Liga Elit, Liga Super Malaysia pula berada di kedudukan ketiga di rantau ini dengan nilai keseluruhan 14 pasukan bertanding berjumlah RM229 juta. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 14 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.